Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada alah baru ini, terdapat pelbagai penyakit yang telah dikenal pasti. Di antaranya ialah COVID-19. Justru, penyelidikan terhadap penghasilan vaksin untuk COVID-19 sangat diperlukan sekarang. Tapi, apakah itu sebenarnya vaksin? Sejarah vaksin dapat dikenal pasti seawal tahun 1000, di mana terdapat bukti menunjukkan masyarakat di China merawat penyakit cacar air. Walaupun begitu, hanya pada tahun 1798 barulah konsep vaksinasi dah dikenal pasti oleh dunia perubatan. Ini disebabkan oleh usaha Edward Jenner yang telah menerbitkan jurnal tentang vaksin terhadap penyakit cacar air. Usaha dia telah diteruskan oleh Dr. Louis Pasteur yang telah membuat vaksin terhadap penyakit anjing gila. Secara definisi, vaksin adalah satu bentuk persediaan aktif yang akan memberi pelarian kepada penyakit tertentu. Ia juga dikenali sebagai perangsang kepada sistem imunisasi badan kita. Secara ringkas, vaksin akan memberi penyediaan kepada sistem imunisasi untuk melawan penyakit. Jadi dengan adanya persediaan ini, badan kita akan lebih cekap untuk melawan penyakit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Muhammad Fahmi Burhan, akan membincangkan tentang kepentingan vaksin. Apabila kita bercakap tentang kepentingan, ia berkait rapat dengan keperluan. Maka, sebagai contoh, untuk melihatkan tentang kepentingan terhadap keperluan ini, perlu kita lihat manusia amat perlu pada makanan demi kepentingan kelangsungan hidup mereka. Begitu juga manusia perlukan vaksin ini demi kepentingan kelangsungan hidup mereka. Maka untuk membincangkan tentang kepentingan vaksin ini, terdapat 3 poin utama yang menjadi pengupasan kita terhadap kepentingan vaksin ini. Poin yang pertama tentang mengenai kepentingan vaksin. Vaksin dapat membantu meningkatkan sistem imunisasi manusia. Sistem imunisasi ini merupakan sistem yang sedia ada dalam badan manusia bagi menghalau penyakit berjangkit dan juga menghalau penyakit daripada luar. Namun, sistem imunisasi ini perlu dilatih. Maka, latihan ini dapat digiatkan dengan suntikan vaksin kepada manusia. Kerajaan hari ini memberi inisiatif kepada manusia, rakyatnya, supaya mendapatkan suntikan seawal bayi lagi demi menjaga kepentingan kesihatan rakyat mereka. Untuk poin nombor 2 mengenai kepentingan vaksin terhadap manusia adalah vaksin dapat melindungi dan mencegah daripada penyakit berjangkit. Sebenarnya, penyakit berjangkit ini telah lama hidup di kalangan manusia dan saban tahun tidak akan hilang begitu saja. Sebagai contoh, penyakit tuberkulosis yang mampu disebarkan hanya dengan lendir, ingusan dan juga rebesan alio daripada manusia yang dijangkiti. Namun, bagaimanakah untuk mengawal penyebaran penyakit berjangkit ini daripada manusia lain yang tidak terjangkit? Adalah dengan diberikan dengan suntikan Bacillus Calmette-Guerin atau dengan nama lainnya BCG. BCG ini dapat diberikan kepada rakyat seawal 7 tahun, yang mana boleh didapati dan menjadi inisiatif kepada kerajaan untuk diberikan kepada setiap pelajar-pelajar sekolah. Maka untuk itu, perlu untuk rakyat menyedari kepentingan vaksin seawal usia muda lagi. Poin ketiga mengenai kepentingan vaksin kepada manusia adalah vaksin dapat bertindak sebagai penggalak. Sebenarnya, apabila seseorang individu itu meningkat usia yang tua, keadaan sistem imunisasi seseorang individu itu menjadi semakin lemah, menjadikan orang tua merupakan orang yang paling berisiko mudah mendapat penyakit berjangkit. Namun, untuk mengatasi masalah sistem imunisasi yang semakin lemah di sewaktu meningkat usia yang tua adalah dengan mengambil vaksin pada waktu usia yang tua, yang mana vaksin pada ketika ini menjadi penggalak dan menjadi sistem bantuan kepada sistem imunisasi yang ada pada manusia yang bergelar orang tua. Akan tetapi, ramai manusia yang tidak mengendahkan kepentingan pengambilan vaksin di saat meningkat usia yang tua, kerana ramai manusia yang tidak menyedari bahawa mereka mempunyai sistem imunisasi yang makin lama semakin lemah di saat meningkat usia yang tua.
sahaja daripada saya membentangkan dan mengupas kepentingan vaksin kepada kehidupan manusia. Semoga menjadi manfaat dan kesedaran kepada kita dalam melangsungkan kepentingan hidupan kita dan dalam melawan ancaman penyakit berjangkit. Sekian, terima kasih. Islam merupakan sebuah agama yang lengkap, yang memberikan garis panduan yang sangat lengkap kepada umat manusia. Tidak terkecuali dengan isu vaksin pada hari ini. Islam juga memberikan satu garis panduan yang sangat berguna untuk umat Islam mengenai isu vaksin. Jadi pada hari ini saya ingin menceritakan kepada anda dan saya ingin mengupas dengan lebih lanjut mengenai apakah pandangan Islam terhadap isu vaksin pada hari ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu vaksin, apakah pandangan Islam terhadap vaksin ini, kita perlu mengetahui juga apakah hukumnya menggunakan vaksin ini sebagai alat untuk pencegahan daripada penyakit sebelum kita terkena penyakit tersebut. Jadi agama Islam menyarankan kita sebagai umatnya untuk mencari, menteliti dan mengkaji penawar untuk pelbagai penyakit. Justru itu, Islam mengatakan bahawa penggunaan vaksin ini sebagai alat untuk mengurangkan penyakit kita adalah harus, bersesuaian dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap penyakit itu mempunyai penawar, dan sekiranya penawar tersebut kena dengan penyakit tersebut, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ia akan sembuh. Justru itu kita sudah mengetahui bahawa hukum menggunakan vaksin ini sebagai alat untuk mencegah daripada penyakit adalah hukumnya harus. Seterusnya pula, kita akan mengupas dengan lebih lanjut apakah hukum penggunaan vaksin ini sekiranya vaksin ini dihasilkan daripada bahan-bahan suci dan najis. Baiklah, sekiranya vaksin itu dihasilkan dengan bahan yang suci, maka ia tidak masalah harus untuk umat Islam menggunakan vaksin tersebut kerana dihasilkan daripada bahan-bahan yang suci. Namun sekiranya vaksin tersebut dihasilkan daripada bahan yang najis, terdapat dua pendapat. Pertama, sekiranya tiada alternatif lain, katanya tiada cara lain untuk menyembuhkan penyakit tersebut melainkan menggunakan vaksin yang najis tadi, maka diharuskan, dibolehkan kerana darurat. Namun sekiranya ada alternatif lain, kita tidak boleh menggunakan vaksin yang dihasilkan daripada najis. Baiklah, kita sudah mengetahui beberapa hukum mengenai penggunaan vaksin. Sebentar tadi saya telah menerangkan bahawa hukumnya adalah harus sekiranya penggunaan vaksin ini sebagai alat untuk pencegahan daripada penyakit. Namun begitu, saya pasti anda masih ragu-ragu bagaimana para ulama menghasilkan, menjadikan hukum-hukum ini. Sebenarnya para ulama telah mengklasifikasikan vaksin ini daripada sudut maqasid syariah dan fiqh Islam. Terdapat tiga perkara untuk menentukan hukum vaksin ini. Pertama, ia tidak boleh mendatangkan kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Dan yang kedua, ia perlulah menyingkirkan kemudaratan. Dan yang ketiga, sekiranya ada dua keburukan dalam satu masa, kita perlulah memilih keburukan yang kurang kesannya. Justru itu para ulama telah mengkonkludkan pada hari ini bahawa vaksin ini perlulah tidak mendatangkan kemudaratan ataupun keburukan,
dan vaksin ini dapat menyingkirkan keburukan. Sekiranya vaksin ini memberikan kemudaratan kepada pesakit tersebut, maka dibolehkan juga, kerana vaksin ini dapat menyingkirkan kemudaratan yang lebih besar. Jadi setakat ini saja penjelasan saya mengenai pandangan Islam terhadap vaksin. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih. Jadi di sini berakhirlah perbincangan kami ke atas topik vaksin, daripada sejarah dan kepentingannya. Kemudian kita lihat pula isu-isu yang dibawa oleh masyarakat yang tidak mempercayai pada vaksin. Kemudian kita lihat pula pada pandangan Islam serta di hukum hakamnya. Kita dapat mengetahui betapa besarnya peranan vaksin dalam kehidupan manusia. Jadi seharusnya kita perlu memandang vaksin ini sebagai suatu bantuan atau ubat pencegahan kepada manusia. Terutamanya pada zaman kini, kita dapat lihat penyakit-penyakit yang berbahaya dan senang dijangkiti seakan tidak perlu difikirkan lagi dengan adanya vaksin. Sebagai penghargaan, pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kami sepasukan menyiapkan tugasan video yang telah diberikan. Kemudian saya ingin mewakili kumpulan saya, ingin merakamkan jutaan terima kasih serta setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami Dr. Nik Muhammad Zaim kerana telah mengajar kami konsep-konsep yang baru serta membuka minda kita kepada konsep-konsep, kepada idea-idea dan isu-isu yang mungkin kita tidak pernah fikirkan sebelum ini. Tidak dilupakan juga adalah rakan-rakan, saudara mara serta keluarga yang telah menyokong dalam penyempurnaan video ini. Jadi semoga video ini dapat sedikit sebanyak dapat membantu kefahaman anda tentang isu vaksin ini. Sekian.